Okey, seterusnya kita pergi pada komposisi import. Okey, apa itu import? Import ni dia merujuk kepada barang dan perkhidmatan yang dibeli oleh rakyat Malaysia dari negara asing. Apa sahaja barang dan perkhidmatan yang kita beli dari negara luar ataupun negara asing. So, import ni dia boleh bahagikan kepada dua jenis. Satu, import barang nampak. Satu lagi, barang tak nampak. Okay, macam cikgu cakap tadi, barang nampak ni maknanya secara fizikal ni kita nampak barang tu ada. Okey, manakala import barang tak nampak pula, kita tak nampak barang tu. Kita jual tapi kita tak nampak apa benda yang kita jual. Okey, secara fizikalnya kita tak nampak tapi kita dapat pulangan dia. Okey, so dalam situasi ini import maksudnya kita beli kita beli barang dari, kita beli perkhidmatan dari negara lain. Okey, manakala barang import nampak pula, kita beli barang yang kita nampak, secara fizikal kita nampak. Okey, import barang tak nampak maksudnya import perkhidmatan dari negara lain. Beli import adalah beli. Okey, so di bawah komposisi import nampak ni, import barang nampak. Okey, kita tengok dulu. Okay, import barang nampak merujuk kepada barang nyata yang dibeli oleh rakyat Malaysia daripada luar negara. So, dia ada beberapa kategori kumpulan di bawah import barang nampak. Barang apa yang kita import? Okay, so dia ada 3 jenis. Okay, so ingat so, kebanyakannya pelajar dia akan tertukar dengan ekspor nampak. Okay, tadi ekspor nampak apa? Barang pertanian, barang pelombongan, barang perindah ataupun barang pembuatan. Nak cakap barang perkilangan pun boleh. Okey. So manakala import barang nampak terbahagi kepada 3 kategori, iaitu barang perantara, barang modal dengan barang pengguna ini. Okey, ini adalah 3 kategori barang yang kita beli dari negara lain, yang kita import. Okey. Alright. So yang pertama kita tengok barang pengantara. Okey, apa itu pengantara? Pengantara ni maksudnya barang tengah. Okey, barang ini diimport dan diproses semula untuk menjadi barang siap. Okey, barang pengantara ini adalah barang tengah, barang yang digunakan untuk menghasilkan barang akhir ataupun barang siap. Contohnya macam kita tengok makanan dan minuman, bahan api, pelincir serta alat ganti dan kelengkapan pengangkutan. Ini semua adalah barang tengah. Contoh macam bahan api kan. Okey, bahan api ni kita gunakan untuk kenderaan. Tu dia adalah bahan barang tengah. Okey, sama juga macam alat ganti. Okey, alat ganti ni contoh macam tayar. Tayar ni digunakan untuk menghasilkan kereta. Besi dihasilkan untuk menghasilkan kereta. Okey, contoh macam makanan dan minuman ni. Okey, so kita perlukan makanan dan minuman ni untuk kita hasilkan barang. Okey, contoh macam tepung kan. Tepung kita gunakan untuk menghasilkan roti. So tepung tu dikira sebagai barang pengantara. Okey, macam minuman pula kita perlukan air lah kot. Air untuk menghasilkan minuman. So barang tengah kita perlu ada barang pengantara untuk menghasilkan dia jadi barang yang boleh terus digunakan. So barang tengah digunakan untuk menghasilkan barang siap. Okey, so barang pengantara ni barang tengah. Okey, seterusnya adalah barang modal. Barang modal ni maksudnya jentera. Modal. Modal ni maksudnya macam digunakan untuk menghasilkan sesuatu barang. Kita gunakan modal ni untuk kita mengeluarkan barang. Biasanya digunakan dalam perkilangan. Contoh macam mesin. Kita gunakan mesin untuk kita keluarkan kereta. Kalau tak ada mesin, tak boleh pasang kereta. So tak jadi kereta. Kan? Kalau tak ada mesin jahit, tak boleh jahit baju. So tak jadi baju. Okey. So ini semua kita panggil sebagai barang modal. Barang yang digunakan untuk membantu proses pengeluaran serta meningkatkan keupayaan pengeluaran firma. Okay, contohnya mesin, jentera, peralatan dan kelengkapan. So barang modal ni kita banyak beli dari negara luar. Kita banyak import. Sebab tu dia jatuh bawah kategori barang modal. Okay, seterusnya adalah yang ketiga adalah barang pengguna. Barang pengguna adalah barang yang boleh digunakan terus. Okay, ataupun barang akhir. Barang yang kita boleh gunakan terus, tak payah nak proses-proses dah. Contoh kat sini perabot, boleh terus guna. Kenderaan boleh terus naik. Okey, makanan, minuman, okey, boleh terus makan, boleh terus minum. Okey, serta pakaian. Okey, tak perlu lagi nak proses lagi pakaian, nak proses apa lagi, tak boleh dah.
Okey, so itulah masuk barang pengguna. So barang-barang ni, barang pengguna juga merupakan di bawah kategori barang yang kita import. Okey, ini adalah 3 komposisi di bawah import nampak. So ini semua import nampak lah, barang-barang yang kita nampak. Okey, sesenang kan? Okey, hopefully kita jangan confuse dengan jangan confuse, tertukar dengan ekspor nampak lah. So kalau faham, kena pelajar boleh ingat salah satu. Kalau nak ingat ekspor nampak, so nanti yang sebaliknya tu semua jadi import nampak. Kalau kalau ingat import nampak, yang selebihnya semua di bawah ekspor nampak. So kebiasaannya pelajar akan tertukar dengan dua ni lah. Okey, alright. Okay, so sekarang ni kita pergi pada ekspor barang tak nampak. Okey, apa itu barang tak nampak? Barang tak nampak ini adalah perkhidmatan. Kita membeli perkhidmatan dari luar negara. Senang je. Contoh macam kita cakap pasal ekspor barang tak nampak. Sekarang ni kita terbalik kan. Kita pula, orang Malaysia pula yang pergi guna perkhidmatan dari negara luar. Contoh pengangkutan. Kita nak pergi US, kita guna US punya airline. Kita nak pergi Arab, kita guna Emirates kan, Emirates Airline ke. Okey, so kita guna perkhidmatan pengangkutan dari negara luar. Okey. Okey, dengan kat sini dia bagi contoh. Dia kata seorang pelajar Malaysia melanjutkan pelajaran di sebuah kolej di yang ni apa? Perkhidmatan pendidikan. Dia melanjutkan pelajaran di sebuah kolej di United Kingdom. Budak ni nanti dibayarlah yuran apa semua kan, sebab dia belajar dekat UK. So yang ni adalah contoh import tak nampak. Dia menggunakan perkhidmatan pendidikan dekat United Kingdom. Okey, so perbelanjaan pelajar tersebut dianggap sebagai import barang tak nampak. Jadi dibayar yuran, so yuran tu kita anggap sebagai import barang tak nampak. Sebab apa? Sebab dia menggunakan perkhidmatan pendidikan di United Kingdom. Okey, apa komposisi yang ada di bawah? Okey, seterusnya adalah komposisi yang ada jenis-jenis jenis-jenis barang tak nampak. Okey, contoh, yang pertama adalah perkhidmatan pelancongan kan. Kita menggunakan perkhidmatan pelancongan dari negara lain. Okey. Alright, contohnya kita kita pergi US, kita duduk dekat hotel Hilton. So kita membayar dekat US lah sebab kita duduk dekat hotel sana kan. Okey, lepas tu kita guna Grab car kat sana. Okey, lepas tu kita makan, kita berhibur. Okey, kita beli cenderamata daripada sana kan. So, yang ni semua adalah kita menggunakan perkhidmatan Amerika Syarikat. Jadi, so yang ni dia merupakan import barang tak nampak di bawah kategori perkhidmatan pelancongan. Okey, seterusnya adalah perkhidmatan pengangkutan. Okey, kita pergi US, melancong ke US, kita naik kapal terbang milik syarikat US. Okey, lepas tu sama juga macam tadi kita guna contohnya orang Malaysia. Okey, dia nak hantar barang pergi ke US. Dia nak hantar barang ni. Lepas tu dia guna perkhidmatan post dan courier dari negara US. Okey. So yang ni apa sahaja perkhidmatan yang kita guna daripada milik syarikat asing. Okey, seterusnya perkhidmatan telekomunikasi seperti radio, televisyen, perinsian komputer dan perkhidmatan maklumat seperti berita dari firma asing yang dilanggan oleh rakyat Malaysia. Contohnya kita beli channel Korea, macam Astro kan kita bayar, betul tak? Channel Korea lah, channel apa? Hindustan lah, channel ni, channel tu. So semua tu kita bayar kan. So sebab kita menggunakan perkhidmatan telekomunikasi syarikat asing, milik negara lain. Jadi kita kena bayar lah sebab kita beli perkhidmatan tu. Okey, so perkhidmatan ni dia dikategorikan di bawah perkhidmatan telekomunikasi. Okey. Alright.